Berarti sesuatu yang tidak boleh dilihat, dipegang dan didengar tak semestinya tak wujud. Bahkan orang Arab Badawi misalnya, sesimpel tahi unta, dia kata itu menunjukkan ada unta. Sebab ada tahi dia. Memang tak nampak unta, tapi tahu ada unta. Kalau sesimpel tahi unta pun boleh menunjukkan kepada kewujudan unta, takkan secanggih alam ini tak boleh menunjuk kepada kewujudan Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan anjuran Masjid Al-Mukhlisin Alam Damai menggunakan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang disusun oleh guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam kuliah yang lalu kita telah selesai membincangkan dua jenis hukum, iaitu hukum syarak, terbahagi kepada dua, hukum syarak yang taklifi dan juga hukum syarak yang wad'i. Yang taklifi kita telah huraikan wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Sementara yang wad'i adalah sebab, syarat, manik, penghalang dan natijahnya sah ataupun batal. Sementara hukum adat iaitu sesuatu yang ditetapkan atau dinafikan hasil dari pemerhatian terhadap natijah yang biasa berlaku. The common consequence of something. Kita kata perkaitan antara cause and effect. Perkaitan antara sebab dan yang berlaku selepas dari sebab dipanggil musabbab. Lalu ditetapkan atau dinafikan boleh dengan 4 kemungkinan, iaitu dikaitkan antara ada dengan ada, dikaitkan antara ada dengan tiada, dikaitkan antara tiada dengan ada, dan dikaitkan antara tiada dengan tiada. Ini semua kaitan berdasarkan pengalaman, berdasarkan percubaan. Kita ambil contoh yang mudah, iaitu apabila kita cuba makan, kita dapati kenyang.
Dan selalunya begitulah. Asal kita makan, kenyang, dan bila kita tidak makan, kita rasa lapar. Maka dari segi penetapan hukum adat, kita kaitkan ada kenyang dengan ada makan. Ada lapar dengan tiada makan. Tiada lapar dengan ada makan. Tiada kenyang dengan tiada makan. Ini perkaitan adat sahaja. Bila kita kata perkaitan adat, ia yang biasa berlaku, tetapi tidak mustahil berlaku sebaliknya. Kita panggil khariq lil adah dalam bahasa Arab, diterjemahkan secara direct, perkara yang mencari adat, diterjemahkan dalam bahasa moden kita, perkara yang luar biasa. Luar biasa nanti akan ada diterangkan di hujung kitab ini, jenis-jenis perkara yang mencari adat, seperti mukjizat, karamah dan seumpama dengannya. Sekarang kita masuk kepada hukum yang ketiga. Di muka surat 19, cetakan Akademi Jawi, apa ertinya hukum yang dibangsakan kepada akal itu? Maknanya hukum akal lah. Jawapan, hukum yang dibangsakan kepada akal itu iaitu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia. Sebab hukum dari segi definisi adalah itsbatul amri au nafyuhu. Menetapkan atau menafikan sesuatu itu namanya hukum. Apabila yang menetapkan atau menafikan itu adalah akal, maka dinamakan hukum akal. Saya ulang ya. Jawapan, hukum yang dibangsakan kepada akal itu iaitu menetapkan satu pekerjaan atau menafikan dia daripada ketiadaan terhenti atas berulang-ulang. Maknanya nak bezakan dengan hukum adat. Hukum adat maknanya dia bergantung kepada percubaan. Berulang kali cuba, berulang kali cuba. Hukum akal tidak perlu. Dan bukan hantaran orang yang menghantarkan dia. Berarti bukan ditetapkan oleh seseorang. Nak bezakan dengan hukum syarak. Kerana hukum syarak tu jadi begitu, ditetapkan wajib sembahyang fardu maghrib misalnya, ataupun dinafikan wajib sembahyang sunat ba'diyah tapi ditetapkan sunat, ataupun ditetapkan haram minum arak, berjudi dan sebagainya, itu kerana Allah yang tetapkan. Sebab itu ada kala hukum tu berubah daripada seorang rasul dengan seorang rasul. Syariat yang dahulu diharamkan, syariat yang kemudian dihalalkan. Boleh berlaku. Kerana bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka contoh kepada hukum akal, seumpama menetapkan ada Allah Ta'ala. Pada kata kita, Allah maujud. Ya, Allah wujud. Artinya Allah Ta'ala ada. Dan seperti menafikan tiada bagi Allah Ta'ala. Bukan menafikan Allah. Menafikan tiada bagi Allah. Berarti pada kata kita, Allahu laisa bima'dum. Artinya Allah Ta'ala bukan tidak ada. Double negatif, mana ada lah. Kan negatif dengan negatif. Ya, saya ulang ya. Kita berkata, kita menafikan. Nafi itu negatif. Tiada. Tiada pun negatif. Bagi Allah. Menafikan tiada bagi Allah, mana Allah ada. Itu hukum akal. Dan juga hukum syaraknya apa? Hukum syaraknya wajib kita itu beriman bahawa Allah wujud. Haram kita itu mengatakan Allah tak wujud. Bahkan bukan setakat haram biasa, haram yang membawa kepada kufur. Dia jadi kafir orang yang kata Allah tak wujud. Itu kaitannya dengan hukum syarak. Tetapi akal mengatakan tak mungkinlah Allah tak wujud. Jadi itu perlu kepada penelitian. Ya. Kalau tidak diteliti dengan akal, tidak perasan. Tapi contoh yang mudah, saya selalu bagi contoh begini. Kalau satu orang yang sudah lama tak balik kampung,
Dulu last sekali dia balik ke kampung, dia masih ingat di belakang rumah mak dia tu kosong, lapang, tak ada apa-apa. Selepas 2 tahun tak balik, dia balik kampung, dia dapati di belakang rumah mak dia tu ada sebuah reban ayam yang kecil. Lalu dia tanya kepada abang dia yang tinggal di kampung, "Bang, siapa yang buat reban ayam belakang rumah mak?" Jawab abang dia, "Mana ada orang buat, jadi sendiri." Kata, kasar juga abangku bergurau ni. Aku tanya betul-betul. Ada pula dia jawab jadi sendiri. Sebab akal tak boleh terima berlaku perubahan daripada tiada kepada ada itu dengan sendiri. Akal tidak boleh terima. Jadi kalau benda sesimpel reban ayam pun akal tidak boleh terima terjadi dengan sendiri, maka sepatutnya akal tidak boleh terima alam semesta ini, langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, binatang, haiwan, ya, apa lagi, tumbuh-tumbuhan, daratan dan lautan. Dalam laut itu macam-macam makhluk ada, di darat pun macam-macam makhluk ada, dengan pelbagai sistem yang tersendiri. Sistem kehidupan lebah pun macam mana, sistem kehidupan harimau macam mana, tak mungkin jadi sendiri. Sebab itu sebenarnya mengatakan Allah wujud dan menafikan mengatakan Allah tu tak wujud, itu termasuk hukum akal. Hukum akal ni ada kaitan yang sangat kuat dengan akidah. Sementara hukum adat ada kaitan yang kuat dengan hukum syarak, fiqh. Ya. Sebagai contoh, oleh kerana akal tidak boleh terima Tuhan tu lemah. Tuhan tapi lemah, tak mungkin lah. Jadi akal juga tidak boleh terima berlaku sesuatu luar dari kuasa Allah, tak mungkin. Sama ada benda itu besar seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, ya, ataupun benda yang kecil seperti gugurnya sehelai daun, atau berganjaknya sebutir habuk sebanyak 1 milimeter. Kecil ya. Sebutir habuk ditiup oleh angin, ya, bergerak 1 milimeter daripada kedudukan asal. Kecil. Tapi kecil atau besar, secara akal, pastilah itu adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada takdir Allah di situ. Tak mungkinlah berlaku sesuatu yang Allah tidak takdirkan. Berarti bila satu orang tu mengambil sebilah pisau yang tajam, lalu dia baling kepada kawan dia. Kan baru ni ada kejadian malang, kakak tengah marah baling pisau pada adik, meninggal. Mungkinlah kakak tu tak ada niat, tapi pisau ni kan benda yang bahaya. Kalau tertusuk di kaki mungkin tidak meninggal, tapi kalau sampai ke jantung misalnya, atau kepala atau leher, boleh mati. Jadi dia ambil pisau, dia baling atau dia tikam kepada kawan dia, lalu luka dan meninggal. Dibawa dia ke mahkamah, didakwa. Lalu dia mempertahankan diri dia. Dia kata, yang Arif, yang melukakan kawan saya itu bukan saya, bukan pisau. Allah yang melukakan dia. Allah yang mematikan dia. Jadi yang Arif tidak boleh hukum saya. Jadi tidak diterima defend macam itu. Memang dari segi akal, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan luka. Kalau Allah tidak tentukan, tidak akan mati. Tapi itu domain hakikat, akal, akidah. Domain hukum hakam, dia akan ambil kira hukum adat. Kebiasaannya pisau yang tajam itu melukakan. Berulang kali cuba, pisau itu melukakan. Memang kadang-kadang berlaku yang di luar adat. Mungkin dalam bentuk mukjizat, mungkin dalam bentuk karamah, bahkan mungkin dalam bentuk sihir, ilmu kebal dan sebagainya. Orang yang amalkan ilmu kebal, bila ditusuk dengan pisau yang tajam, tak luka. Itu mencari adat. Itu luar biasa. Dari segi hukum syarak, dia ambil kira yang biasa. Yang biasa pisau itu melukakan. Bila satu orang itu mendatangkan sebabnya dengan menusuk pisau kepada kawan dia, maka dia menanggung akibatnya, iaitu akan dihukum atas kesalahan mencederakan atau membunuh. Ingat ya tuan-tuan, kaitan yang kuat antara hukum akal adalah dengan akidah. Sementara hukum adat, kaitan yang kuat dengan fiqh, dengan hukum. Nak kata wajib qisas, wajib orang ni kena hukuman dan sebagainya, tengok pada hukum adat. Bahkan saya tengok dalam
undang-undang jenayah yang civil lah, dalam kanun keseksaan pun, bila membunuh dengan sengaja atau tak sengaja, dia akan tengok kepada perbuatan itu. Kalau dia membuat sesuatu yang kepada kebiasaannya mendatangkan kematian, walaupun dia kata tak sengaja, maka dikira sengaja. Sebab niat nak membunuh kan, membunuh dengan niat, membunuh tanpa niat, niat kan dalam hati. So macam mana nak tahu dalam hati? Nak tak nak, mahkamah kena tengok yang zahir. Kalau dia ambil pedang samurai misalnya, dia hayun ke leher kawan dia, lepas tu dia cakap saya tak sengaja, saya tak ada niat nak bunuh dia, mahkamah tak terima. Kerana pedang macam itu biasanya membunuh. Kamu dah mendatangkan sebab dia, kamu dianggap sengaja. Tapi kalau misal kata bergaduh, dia tumbuk kawan dia sekali meninggal, itu mungkin mahkamah terima. Sebab biasanya satu tumbukan tidak sampai membunuh. Mahkamah mungkin lebih cenderung untuk terima bahawa dia tidak ada niat. Kerana fakta dan data yang dibentangkan menunjukkan, mungkin ada rakaman CCTV atau apa, dia hanya tumbuk sekali, kawan tu jatuh terus meninggal. Dalam mahkamah dia kata saya tak sengaja, saya tak ada niat pun nak bunuh dia. Itu mungkin mahkamah terima. Kerana dari segi adat, satu tumbukan tidak mematikan. Baik. Soalan, berapa bahagian hukum akli itu? Jawapan, hukum akli itu 3 bahagi. Iaitu pertama, wajib. Jangan terkeliru dengan wajib hukum syarak, tak sama. Wajib hukum syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Sebab dia bersangkut dengan perbuatan mukallaf. Jadi buat ke tak buat, buat ke tak buat. Hukum akal bukan begitu. Wajib dari segi hukum akal adalah sesuatu yang akal tidak boleh terima kata tiada. Akal kata mesti ada. Itu wajib. Kalau tak faham ni, nanti susah juga. Sifat yang wajib bagi Allah. Pertama, wujud. Kedua, qidam. Ketiga, baqa' dan seterusnya. Habis kalau Allah tak wujud, macam mana Allah berdosa ke? Bukan. Sifat yang wajib bagi Allah tu bukan cerita berdosa kalau tak buat, bukan. Sifat yang wajib bagi Allah tu wajib akli. Berarti akal tidak akan boleh terima tak ada sifat tu pada Allah. Akal kata mesti ada sifat tu pada Allah. Itu maksud wajib di situ. Jadi hukum akli itu 3 bahagi, iaitu pertama wajib, kedua mustahil, tu lawan dia. Kalau hukum syarak, wajib lawannya haram. Sembahyang fardu wajib, tinggalkan sembahyang fardu haram. Itu lawan dia. Tapi hukum akal tidak. Lawan kepada wajib adalah mustahil, iaitu sesuatu yang akal tidak boleh terima ada. Ada macam tu, mustahil. Dan yang ketiga, jaiz. Jaiz kita terjemah dalam bahasa Melayu harus. Dalam bahasa orang putih, possible. Jadi lawan dia apa? Impossible lah kan. Mustahil tu impossible. Jaiz possible. Jadi saya bagi contoh supaya kita faham apa maksud wajib, mustahil dan jaiz ini. Sebagai contoh, tuan-puan datang ke masjid, jadi oleh kerana tidak ada orang di rumah, kosong, maka tuan-puan dah tutup pintu dan pasang mangga. Datang ke masjid. Balik, contoh saja, kita tak nak berlaku macam itu. Sebagai contoh supaya kita faham maksud wajib, mustahil, jaiz ini. Bila balik ke rumah, dapati pintu rumah terbuka. Kenapa pula? Tadi dah tutup. Bila sampai dekat, tengok mangga terkopak. Bila masuk dalam rumah, tengok barang-barang berselerak. Bahkan ada barang-barang yang hilang. Ya. Apa yang bermain dalam fikiran kita? Dalam fikiran kita, kita kata, sudah. Rumah dah kena pecah masuk. Ya. Soalan, macam mana kita tahu? Ketika kejadian berlaku, kita tidak lihat. Mata kita berada di masjid. Telinga kita di masjid. Seluruh diri kita di masjid. Macam mana kita begitu yakin rumah kita dah kena pecah masuk? Jawabnya, akal yang beritahu. Akal kata, dah kalau tadi pintu tertutup, sekarang terbuka. Tadi dah pasang mangga, sekarang terkopak. Tadi barang-barang elok, sekarang berselerak. Pasti ada orang buat. Mesti punya lah.
Itu namanya wajib. Wajib akli. Kalau wajib syarak, buat dapat pahala. Takkanlah pecah rumah orang buat dapat pahala. Wajib akli. Mesti ada orang yang buat kerja tu. Katakanlah, dengar bising-bising jiran kita keluar. Ada apa Ji? Tak ni rumah saya ni. Macamnya dah pecah masuk oleh orang. Jadi, perasan tak siapa pecah masuk? Jadi jiran kita jawab, saya tak dengar apa-apa pula. Tapi jadi sendiri rasa saya. Dia jawab macam tu. Jadi kita pun, aku tengah susah hati. Jiran buat lawak macam tu. Ya. Takkanlah jadi sendiri. Takkanlah jadi sendiri itu adalah mustahil. Maaf pegang macam ni. Atas faktor-faktor tertentu. Dia kadang-kadang kena bersihkan juga sponge apa ni. Baik, teruskan. Setakat ni boleh dengar ke? Boleh Jadi kita lalu berfikir siapa agaknya yang buat kerja ni. Kalau ada orang kata barangkali penagih dadah yang buat kerja ni nak cari duit beli dadah, kita kata mungkinlah. Kalau ada orang kata tak, di sini ramai pencuri profesional. Mereka ni bukan penagih dadah tapi memang kerja dia mencuri. Boleh jadi. Atau boleh jadi juga bukan pencuri profesional, bukan penagih dadah tapi ada orang jadi alhamdulillah lebih jelas kan. Jadi apabila dikata mungkin penagih dadah, kalau ada penagih dadah yang masuk rumah dia, akal dia boleh terima. Kalau ada pencuri profesional bukannya penagih dadah pun akal dia boleh terima. Kalau tak ada penagih dadah, tak ada pencuri profesional tapi ada orang yang hasad dengki sengaja nak susahkan hidup dia, akal boleh terima. Maka itulah namanya jaiz. Jaiz, sesuatu yang akal boleh terima kata ada dan akal juga boleh terima kata tiada. Kalau wajib, akal hanya boleh terima ada. Kalau kata tiada, akal kata tak boleh terima. Mustahil terbalik. Akal hanya boleh terima tiada. Kalau kata ada, akal akan blok. Tak mungkin. Gitu. Baik. Seterusnya, jadi tadi saya hanya terang sebagai mukadimah, ini akan diterangkan lagi dalam kitab ini. Apa makna wajib akli dan apa makna mustahil dan apa makna jaiz? Jawapan. Makna wajib itu ialah barang, yakni sesuatu yang tiada diterima oleh akal akan tiadanya. Yakni yang tetap tidak menerima nafi sekali-kali. Kata tak ada, akal tak diterima. Dan terbahagi ia kepada dua bahagi, iaitu wajib daruri dan juga wajib nazari. Wajib daruri ini mudah fahamnya. Secara spontan dah akal dah boleh tangkap benda ni mesti ada. Sementara wajib nazari, akal tu kena fikir dulu. Kena renung, kena tengok, baru dia kata mesti ada. Contoh. Okay. Pertama, wajib daruri itu barang, yakni sesuatu yang tidak berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil. Iaitu seperti mengambil tempat oleh jirim pada lapang sekadar zatnya. Itu akal tak payah fikir panjang lah. Sesuatu jirim, kotak tisu, tentulah diambil ruang sekadar besar diri dia. Ngam-ngam lah, dia akan ambil ruang di situ. Mungkin tak nampak sangat. Tetapi kalau kita nak nampak, ada satu baldi yang air sudah penuh, lalu kita masukkan sesuatu dalam baldi itu, air itu akan tumpah. Kerana apa? Kerana sesuatu yang kita masukkan itu mengambil ruang. Oleh kerana dah penuh, maka air itu terpaksa keluar untuk beri ruang kepada katakan batu atau apa yang kita letak dalam air tadi. Jadi hakikat bahawa sesuatu jirim, dia mengambil ruang, itu tak payah fikir panjang lah. Kita memang sudah boleh terima, mesti begitu. Sementara wajib nazari ialah yang berkehendak akal kepada tilik dan mengambil dalil,
iaitu seperti zat Allah Ta'ala, dan segala sifat Allah tu wajib. Tapi kalau tak fikir, kadang-kadang tak nampak. Sebab itu ada orang sampai jadi ateis. Dia sampai mengatakan Tuhan tak wujud. Sebab dia gagal berfikir dengan betul. Dia simplistik. Ada orang ingat ateis ni moden. Ateis ni bagus. Kita yang percaya pada Tuhan ni dianggap kolot. Sebab kita ni hanya ikut nenek moyang. Ya, nenek moyang kata Tuhan ada, kita ikut. Bukan. Sebaliknya. Ateis yang berfikiran kolot. Sebab dia fikir sesuatu yang dia tak boleh lihat, sesuatu yang dia tak boleh dengar, sesuatu yang dia tak boleh pegang, maka tak wujud. Padahal kewujudan tidak semestinya begitu. Sebagai contoh yang mudah, angin wujud, tetapi kita tak boleh lihat angin. Lalu kita nak mengatakan kalau tak boleh lihat tak wujud, bercanggah dengan realiti. Gelombang radio wujud. Kan yang sekarang ni kita pakai RFID tu, kita just lalu je dia buka dia punya ni. Apa yang adjust tu kan ada gelombang dia tu, frekuensi dia tu. Dan gelombang radio ni pun ada memenuhi ruang dewan masjid ini. Buktinya kalau kita ada satu radio yang elok, yang tak yang tak rosak, kemudian kita pasang kena dengan channel dia, kita boleh dengar baca berita, kita boleh dengar lagu, kita boleh dengar syarahan, macam-macam. Padahal kita tak nampak pun, dan kita tak boleh pegang pun, dan tanpa alat radio kita tak boleh dengar pun. Berarti sesuatu yang tidak boleh dilihat, dipegang dan didengar tak semestinya tak wujud. Bahkan orang Arab Badawi misalnya, sesimpel tahi unta, dia kata itu menunjukkan ada unta. Sebab ada tahi dia. Memang tak nampak unta, tapi tahu ada unta. Kalau sesimpel tahi unta pun boleh menunjukkan kepada kewujudan unta, takkan secanggih alam ini tak boleh menunjuk kepada kewujudan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu sendiri, kenapakah kamu tidak perhatikan? Itu kata wajib Nasari. Kena perhati dahulu. Perhatikanlah bahawa kamu ini dahulu tidak wujud. Kita ada anak. Berapa umur anak kita? 7 tahun? 8 tahun? Mana 15 tahun yang lalu anak kita tak wujud. Adakah kita yang cipta anak kita? Tidak. Kita hanya berusaha dengan pasangan kita. Buktinya ada orang yang nak dapat anak tapi tak dapat. Usaha. Macam-macam lah. Cara hospital, cara tradisional, minum tongkat Ali, tongkat Umar, tongkat Abu Bakar, macam-macam tongkat lah dia minum. Tapi tak dapat anak juga. Berarti bukan kita yang cipta anak kita. Dan pasti anak kita tidak menciptakan diri dia sendiri. Maka sesuatu yang wujud, selepas tak wujud, itu sahaja sudah menunjukkan kepada kewujudan yang Maha Pencipta. Belum lihat kepada sistem lagi. Sebagaimana saya selalu sebut, kalau kita lihat kepada organ-organ dalam badan kita yang berfungsi, yang mana kita asalnya pun tak tahu bahawa apa yang ada dalam badan kita. Siapa yang susun tu? Jantung di sini, paru-paru di sini, usus di sini. Ada sistem masing-masing. Bahkan, bila kita bau makanan yang lazat, kita akan rasa terliur. Keluar air liur pun. Itu kan sistem pahadaman dah get ready. Kerana dalam air liur kita ada enzim. Enzim itu perlu untuk pahadaman. Semata-mata deria bau sudah aktifkan kita punya pengeluaran enzim. InsyaAllah. Canggih. Ya. Kemudian jantung kita misalnya, dia pam darah yang kaya oksigen. Oksigen itu digunakan untuk metabolism. Nanti patah balik darah yang kurang oksigen, dipam keluar kaya oksigen balik. Dia bancuh macam mana tu? Kandungan darah tadi tu. Ada kerjasama dengan paru-paru dan sebagainya. Masya Allah. Dan kita tak kawal. Kita tak boleh bagi jantung kita rehat 5 minit, sambung balik. Dan bila jantung berhenti, tidak ada doktor pakar yang boleh meneruskan degupan jantung. Kalau jantung kita sendiri dalam jasad kita,
kita tidak boleh kawal sesuka hati kita, tidakkah lagi kita nampak yang Maha Pencipta, yang Maha Pentadbir, yang Maha Berkuasa, yang mengatur kehidupan kita? Sebab itu ini dipanggil wajib nazari. Pastilah akal yang sihat tidak boleh terima Allah tak wujud, tapi perlu kepada menilik, memikir, baru dia faham bahawa Allah mesti wujud. Makna mustahil itu barang yang tiada diterima oleh akal, yakni sesuatu yang tidak boleh diterima oleh akal, kata ada. Kalau kata ada, akal akan blok, tak ada punya. Yakni nafi yang tiada menerima tetap sekali-kali. Maknanya nafi saja, tak ada isbat. Hanya kata tidak saja, tak boleh kata ya, itu mustahil. Dan terbahagi kepada dua, iaitu daruri dan nazari. Daruri tak payah fikir. Contoh, seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Sunyi di sini bukan maknanya senyap. Maknanya benda tu bergerak pun tidak, diam pun tidak. Dalam detik yang sama, kita kata satu benda tak bergerak dalam masa sama, tak statik. Diam di situ maknanya statik. Bukan diam maknanya tak ada bunyi. Kalau satu benda dia bergerak pada satu masa dan dia statik pada masa yang lain, okey. Tapi at the same time, it is neither static nor moving, tak mungkin. Sama ada dia bergerak atau dia statik. Kalau dia statik, dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, dia tak statik. Dia statik dan bergerak dalam masa yang sama, mustahil. Itu tak payah fikir panjang. Dan mustahil nazari itu seperti sekutu bagi Allah, syirik. Pada Tuhan lain daripada Allah tu mustahil. Dan itu kan dalam Al-Quran sendiri menetapkan secara akli mustahilnya ada Tuhan selain daripada Allah. Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi. Saya selalu bagi contoh tentang kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kan kita ni dalam mood nak pilihan raya. Dan pilihan raya akan menelan belanja yang sangat besar. Saya sudah baca untuk pilihan raya yang akan datang ni, kos adalah bilion ringgit Malaysia. Bukan million, bilion. Oleh kerana kos tinggi, boleh tak kita batalkan pilihan raya, kita lantik saja sesiapa yang berminat jadi kerajaan. Tak payah bertanding-bertanding. Akan timbul masalah kerana yang berminat itu bukan satu pihak, tapi banyak pihak. Katakanlah ada 4 gabungan yang nak jadi kerajaan. Okey, kita lantik 4-4 supaya jimat belanja. Tak payah berkempen, tak payah mengundi. Yang 4-4 kumpulan tu kita lantik jadi kerajaan. Habis Perdana Menteri, masing-masing kerajaan lantik Perdana Menteri masing-masing. Betul, kabinet macam mana pula? Masing-masing Perdana Menteri lantik Menteri Kabinet masing-masing. Mana kita akan ada 4 Menteri Pelajaran, 4 Menteri Kesihatan. Masa ada 1 pun kita pening, nak cocok 2 kali ke cocok 3 kali. Ya, ada 4 Menteri Kesihatan tu agak macam mana? Jadi kita tak boleh bayangkanlah kalau negara kita walaupun kecil ditadbir oleh lebih satu kerajaan pun kita tak boleh nak bayangkan. Adakah mungkin alam semesta ditadbir oleh lebih pada satu Tuhan? Sedangkan Tuhan itu maha berkuasa, maka kuasa Tuhan yang mana yang akan terlaksana? Tuhan kan maha berkehendak. Kehendak Tuhan yang mana yang akan dijalankan? Maka secara nazari akal tidak boleh terima bahawa ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Next kita akan sambung dengan jaiz, iaitu hukum akal yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika
كما نترضى بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والعفو منكم.